Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi Tok Abah bersiaran dalam siri Sudut Pandang Tok Abah. Terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang terus memberikan sokongan untuk mendengar, berkongsi pandangan yang Tok Abah cuba lontarkan dalam siri Sudut Pandang Tok Abah ini. Kali ini bicara Tok Abah ialah berkait dengan sidang parlimen yang sedang berjalan sekarang. Semua maklum, Dewan Rakyat Parlimen Malaysia memulakan sidangnya pada hari Isnin yang lalu. Tiba-tiba pada hari Isnin itu kita dikejutkan pula dengan berita yang kononnya ada beberapa orang kaki tangan ataupun staf parlimen dikaitkan, disebut pula oleh menteri yang berhormat menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu staf Dewan Negara yang didapati positif COVID-19. Kemudiannya berita itu ternyata ada miscommunication. Tok Abah dimaklumkan sendiri oleh kaki tangan di Parlimen bahawa sebenarnya tidak ada seorang pun staf Parlimen yang didapati positif COVID-19 sebelum Parlimen bersidang. Bahkan Ketua Pentadbir Parlimen telah pun mengeluarkan kenyataan di mana pihak pentadbiran Parlimen telah membuat segala langkah-langkah perlu untuk memastikan supaya penularan COVID-19 ini boleh dikawal sepanjang tempoh Parlimen bersidang. Malangnya sampai hari ini dan minggu ini Parlimen dikatakan hanya akan bersidang sehingga pukul 1 tengah hari. Walaupun memang kita akui COVID-19 ini adalah suatu ancaman yang perlu ditangani bersungguh-sungguh oleh semua pihak. Tetapi dalam konteks sidang Parlimen yang sedang berjalan sekarang, Parlimen ini adalah ruang demokrasi yang terbaik, kerana yang hadir di Dewan Rakyat itu adalah 222 orang ahli-ahli parlimen yang dipilih ketika pilihan raya umum yang ke-14 lalu. Sudah tentulah Dewan Rakyat itu dalam sidang Dewan yang berjalan menjadi forum yang terbaik untuk para pemimpin yang mewakili rakyat di seluruh negara untuk memberikan pandangan, berbahas, berbincang, melontarkan idea dan cadangan-cadangan yang boleh membantu pihak kerajaan dalam menangani dan mengurus COVID-19 ini khususnya. Tetapi bila keputusan dibuat untuk Parlimen hanya boleh bersidang separuh hari, kita sebenarnya telah menyempitkan ruang demokrasi dalam konteks demokrasi berparlimen. Dan bagi Tok Abah, walaupun kita cuba untuk tidak berfikir secara negatif, tetapi tidak sebahagian besar rakyat, dan kalau kita lihat tulisan-tulisan yang berlega di ruang media sosial, nampak bahawa rakyat tidak dapat menerima apabila tempoh sidang parlimen ini disingkatkan menjadi separuh hari. Seolah-olah ada agenda yang terkait dengan kedudukan Kerajaan Perikatan Nasional dalam keadaan yang sangat rapuh. Apabila usul yang dibawa oleh Tan Sri Mahyudin Yassin, Perdana Menteri, yang amat berhormat Perdana Menteri, untuk melaksanakan darurat ditolak oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong. Kita lihat persepsi terhadap Kerajaan Perikatan Nasional ini jatuh merudum dalam suasana di mana COVID-19 ini dilihat makin menular. Kita memberikan dukungan yang padu kepada Kementerian Kesihatan dan all the frontliner yang bertungkus lumus untuk memastikan penularan COVID-19 ini dapat dikawal dan dihentikan dengan serta-merta. Tetapi ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang demokrasi. Pada pandangan Tok Abah, sejujurnya Parlimen boleh saja bersidang dan sewajarnya diberikan masa yang secukupnya untuk ahli-ahli Parlimen, para wakil rakyat kita untuk berbahas, berbincang, memberikan sudut pandang masing-masing dalam konteks membantu kerajaan untuk bukan saja menangani COVID-19 tetapi menguruskan hal-hal yang terkait akibat daripada COVID-19 ini. Kita semua tahu kehidupan rakyat makin susah. Mereka yang berniaga kita lihat cukup terkesan. Ekonomi makin parah.
Walaupun pusat-pusat perniagaan dibenarkan dibuka, pasar malam dibenarkan dibuka, tetapi orang tak keluar, orang tak berani untuk keluar, dan kesannya sangat mendalam kepada kehidupan rakyat. Kerana itu, bagi Tok Abah, kita sepatutnya fokus kepada bagaimana COVID-19 ini perlu ditangani dan dikawal, bukan saja dikawal, dihentikan seberapa segera yang mungkin. Dan ini tidak perlulah dijadikan alasan untuk kita berpolitik. Sebab bagi Tok Abah, keputusan yang dibuat di peringkat parlimen ini terkait dengan seolah-olah ada agenda untuk mengurangkan masa perbahasan sehingga ada usul-usul yang dianggap penting untuk dikemukakan tidak dapat dibahas di parlimen. Tok Abah sebutkan hal ini kerana selang beberapa hari sebelum sidang parlimen bermula, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perutusan khas beliau menyebutkan tentang seolah-olah macam kekecewaan beliau apabila undang-undang darurat yang dikemukakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional ini tidak dapat dilaksanakan kerana telah ditolak oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong. Beliau mengaitkan tentang apakah risiko yang akan dihadapi dalam pilihan raya kecil Batu Sapi yang dijangkakan bermula pada 5 Disember nanti, dan juga pilihan raya negeri Sarawak yang dikatakan terpaksa dijalankan dalam masa yang terdekat. Oleh kerana undang-undang darurat tak dapat dilaksanakan, maka oleh kerana dalam perlembagaan pilihan raya terpaksa dijalankan, maka kesannya ialah COVID-19 ini sukar untuk dikawal dan dia akan melibatkan kos yang lebih besar terpaksa ditanggung oleh kerajaan. Sejujurnya bagi Tok Abah, dalam konteks pilihan raya kecil Batu Sapi, parti-parti lokal di Sabah telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak akan meletakkan calon dalam pilihan raya kecil Batu Sapi. Ya, kalau Kerajaan Perikatan Nasional benar-benar ikhlas dan jujur untuk mengawal penularan COVID-19 yang kita lihat sangat parah di Sabah selepas pilihan raya negeri, Perikatan Nasional tak perlu untuk meletakkan calon dalam pilihan raya yang akan datang ini, dan kursi itu kekal milik warisan. Jadi kalau pilihan raya tak berlaku kerana tiada calon mengemukakan pencalonan selain daripada parti warisan, maka pilihan raya kecil Batu Sapi kekal menjadi milik parti warisan. Begitu juga untuk pilihan raya negeri Sarawak. Dewan Undangan Negeri Sarawak hanya akan tamat tempohnya pada bulan Jun tahun hadapan. Maknanya pilihan raya negeri Sarawak tidak perlu tergesa-gesa diadakan ujung tahun ini atau dalam masa yang terdekat ini. SPR ada masa hingga bulan 6 tahun hadapan. Apa salahnya pilihan raya negeri Sarawak itu kalau kita lakukan selepas bulan 2, bulan 3 tahun 2021. Tapi bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sengaja menyebutkan bahawa pilihan raya negeri Sarawak terpaksa kita lakukan dalam masa yang terdekat ini, dalam keadaan kita sama-sama sedar dan tahu bahawa penularan COVID-19 ini perlu dikawal. Bandar Raya Kuching masih lagi dikategorikan sebagai zon merah. Jadi keperluan untuk melaksanakan pilihan raya itu sebenarnya boleh dielak. Mengapa Perdana Menteri menyebutkan, mengaitkan soal pilihan raya ini dengan undang-undang darurat yang tak dapat dilaksanakan? Jadi seolah-olah kita lihat pihak Kerajaan Perikatan Nasional ini menggunakan COVID-19 ini sebagai alasan untuk terus berpaut dengan kedudukan dan kuasa. Kerana itu, bagi Tok Abah, timbullah hakikat bahawa dalam negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen, dalam suasana di mana Tan Sri Mahyudin sendiri sedar bahawa sokongan dan dokongan terhadap beliau dan juga Kerajaan Perikatan Nasional sudah makin merosot, bahkan beliau telah pun hilang sebenarnya legitimasi untuk meneruskan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri memimpin negara ini. Kerana itu, sebagai pemimpin yang kalau sejujur dan sebenarnya prihatin dengan nasib rakyat dan masa depan negara ini, bagi Tok Abah, Tan Sri Mahyudin sepatutnya berlapang dada, berundur dan memberikan laluan kepada mana-mana pihak, mana-mana individu yang dipercayai oleh Kebawah-Duli Yang di-Pertuan Agong menerima sokongan yang lebih padu, yang lebih kukuh untuk menerajui negara dan membina semula negara ini untuk meletakkan Malaysia di atas landasan yang boleh memacu ekonomi dan pembangunan negara ke arah pembangunan yang lebih lestari dan lebih cemerlang. Wallahualam, sedikit sudut pandang yang ingin kongsikan bersama
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.